Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Apa khabar? Berjumpa kita kali ini seterusnya dengan video kedua. Hari ini 9 bulan 3 2015 12:17 AM. Sebelum ni saya ada buat satu video selamat datang untuk grup kita. Very nice group. Baru dalam masa 2 hari, less than 2 days 3 days, kita sudah nearly ada 789, and saya add lagi 2 orang, and kita sudah ada 800 members. Right, very hot, very good. Terima kasih saya ucapkan kepada you all semua yang sudi datang ke sini. Okay, di sini Compression Master kita akan belajar basically based on supply and demand. Tapi sebelum saya ajar apa itu compression, apa itu supply and demand, saya nak tanya satu soalan. Satu soalan, kalau saya buat kelas dekat mana-mana dekat Setia Alam, saya akan buat kelas face to face di Setia Alam dekat kedai mamak saja. Saya akan tanya satu soalan yang paling basic. Asas pergerakan pasaran, Saya akan tanya pada semua student saya. Soalan pertama adalah kenapa price bergerak? Okey. Kita tengok dekat chart ataupun kita tengok dekat mana-mana pair, you tengok price naik turun. Tapi saya tak tahu kenapa. Kenapa dia turun, kenapa dia naik? Kenapa sekejap dia naik besar, kenapa sekejap dia naik turun besar? Kenapa dia? Kita nak tahu. Kita nak tahu kenapa price ni bergerak. Satu persoalan yang saya dapat jawab setelah 4 tahun hingga 5 tahun saya trade forex tanpa tahu kenapa price bergerak. And then baru tahun yang lepas saja, apabila belajar supply and demand, baru saya tahu kenapa price bergerak. So bila kita dah faham kenapa price bergerak, and then next persoalannya lah kita boleh follow trade. Barulah kita boleh trade dengan keadaan yang sebenar. Sebab kita tahu persoalan utama adalah kenapa price bergerak, and then barulah kita boleh trade, and then insyaAllah kita akan boleh buat keuntungan. Okay, itu soalan paling penting. Dan sekarang saya nak tanya you all. Soalan ni saya nak tanya pada you all, kenapa price bergerak? Walaupun you all tak boleh jawab kat sini, ataupun you just sebab kalau you jawab pun I tak dengar. Tapi kenapa price bergerak? What do you think? I give you 5 second. Okay, ramai akan jawab sebab ada buyer dan ada seller. Okay, memang ada buyer, ada seller. Dekat mana-mana pasaran pun ada buyer, ada seller. Dekat dalam dunia forex ada buyer, ada seller. Tapi tak semestinya price bergerak sebab bila ada buyer dan ada seller. Sebagai contoh, saya nak beli sekotak rokok dan Hill. Saya pergi kedai Giant ataupun saya pergi mana-mana kedai. Saya sebagai buyer dan pekedai itu sebagai seller. That mean ada buyer, ada seller. Setuju? And then bila saya beli, harga dia RM13.50. Okay, RM13.50. Fine. And then saya pergi pula dekat Giant. Bila kotak rokok saya dah habis, saya pergi dekat Giant pula. Saya pergi kat kaunter tu. Saya sebagai buyer, counter kat Giant tu sebagai seller, harga tetap RM13.50. I mean, daripada saya pergi kedai mamak tadi sampai saya pergi ke Giant, pergi ke mana-mana satu Malaysia sekalipun, ada buyer, ada seller, tapi price tak bergerak. Price tetap pada harga RM13.50. So dekat sini, kenapa price bergerak? Macam mana kita nak gerakkan market? Gerakkan harga. Okey, boleh tak kalau saya pergi dekat kedai mamak tu, saya nak beli pada harga murah. Mamak saya nak beli satu kotak dahil, tapi saya tak mau bayar RM13.50. Saya mau bayar RM12. Habislah kena makilah dengan mamak tu kan. Mamak cakap, you gila, pergi kedai lain lah. So you tak boleh nak gerakkan price. Tapi ada caranya dengan satu syarat. Kalau I cakap dengan mamak macam, mamak, I mau beli rokok dan Hill RM13.50, tapi saya mau beli dengan harga RM12. Saya mau beli 100 dozen, ataupun saya mau beli 1 kontena. Oh, mamak pun terbuka. Banyaknya you order. Saya tak boleh supply, you kena cari supplier dan you beli murah sana. Okay, very good. Saya pun pergi dekat mana-mana kilang atau supplier, saya beli 1 kontena rokok. Apa banyak nak buat? Sebab saya nak jual, contohnya lah. Dekat situ bila saya beli, saya kira balik rokok yang RM13.50 tu, price dia akan turun kepada RM12. Maksudnya pergerakan harga tu turun daripada RM13.50 jadi RM12. Sebab dengan syarat saya beli dengan
kuantiti yang banyak ataupun saya beli secara pukal. Okey. Kat situ begitu juga dengan forex pergerakan ni turun naik sebabkan oleh adanya permintaan dan penawaran. Maksudnya saya tadi dekat Mamak tu saya ada minta, saya dah demand kan dia, saya nak beli dengan dia secara pukal. Maksudnya ada permintaan untuk beli banyak-banyak. Ada permintaan, bila ada permintaan baru Mamak boleh supply harga yang lebih rendah. Jadi dekat situ kita nampak pergerakan price daripada harga yang mahal kepada harga yang rendah. Begitu juga dengan forex. You tengok harga turun naik. Bukan sebab dia langgar indikator bang. Bukan sebab dia langgar support resistance. Tapi sebab ada permintaan dan penawaran. Ada big trader yang buy kat sini. Dia nak buy banyak-banyak. Ada yang nak sell banyak-banyak. So, price bergerak. Okay. So, secara asasnya supply and demand. Penawaran dan permintaan ni sangat penting. Sangat penting. So, you perlu faham konsep supply and demand. The naked chart saja. Tak perlu susah-susah payah. So, whatever it is, supply dan demand sangat penting. So, kita dah dapat tahu jawapan kita yang pertama. Kenapa price bergerak? Adalah sebabkan, bukan kerana sebab ada buyer dan seller, tapi sebab ada supply and demand. Permintaan ataupun penawaran. Sebab orang yang sama, dia boleh jadi buyer dan dia boleh jadi seller. Tapi dekat supply and demand, as long you ada supply, as long ada demand, price akan bergerak. Bergantung pada permintaan dan penawaran tersebutlah. Okey. Sekarang kita nak tanya soalan nombor 2. Siapa yang gerakkan market? Macam contoh tadi saya nak beli rokok. Kalau saya beli satu kotak, harga tetap RM13.5. Tapi bila saya beli secara bukal, satu kontena bang, you bayangkan saya nak beli satu kontena, banyak tu. Saya beli secara bukal, baru saya boleh gerakkan harga. Daripada RM13 drop jadi RM12. So kat sini, untuk you gerakkan market, untuk you gerakkan harga, you perlu beli secara banyak-banyak. So in this case, dalam dunia forex ni, kita sebagai trader yang kecil-kecilan ni, bilis orang cakap, bilis trader, beli satu lot ataupun maksimum 10 lot ataupun 100 lot pun maksimum, you tak boleh gerakkan market. Sebab dunia pasaran ni nilai dia trilion satu hari transaksi dia. So untuk you gerakkan market, you kena follow big trader ataupun big player. Siapakah mereka? Biasanya mereka adalah banks. Bank akan beli secara pukal ataupun secara banyak. Big trader, saya suka panggil big trader ataupun big players. Setengah orang panggil big player. And mungkin hedge fund. Hedge fund ni contohnya macam QSP, whatever. Dia ada kumpulan wang yang banyak, mereka boleh beli secara banyak dan mereka beli jual secara banyak. Tapi satu cara, bila mereka beli secara banyak, mereka akan beli secara harga yang paling rendah supaya mereka dapat keuntungan. Okey. Contohnya macam saya beli satu kontena rokok ni, saya minta harga yang paling murah sekali. Kalau boleh RM12, kalau boleh RM11 satu kotak. Sebab apa? Saya nak jual balik pada market pada harga RM13.50 dan saya akan mendapat keuntungan di situ. Okey. Begitu juga dengan dunia forex lah. Big trader mereka akan letak buy order, buy limit, sell limit dengan keadaan dengan volume yang sangat besar supaya mereka senang untuk membuat keuntungan. So kita sebagai bilis-bilis trader ni tak boleh nak gerakkan market. So apa kita buat? Kita follow mereka. Dekat mana mereka letak order, kita follow. Okey. Contohnya mereka buy, kita buy, mereka sell, kita sell, agak-agak boleh untung tak? InsyaAllah boleh tak ada masalah. Sebab contohnya mereka sell kat sini, pam, turun bawah banyak, kita pun ikut, kita tahu kat sini. Sebab inilah kawasan supply, supply zone. Saya akan ajar secara detail apa itu supply zone nanti. So dekat situ nanti kita follow je big trader. Big trader sell, kita sell. Big trader buy, kita buy. Agak-agak boleh untung tak? InsyaAllah boleh untung confirm. Tapi big trader ni satu dunia. Ada Soros, ada HSBC Bank, ada AIG Bank, ada big trader daripada Rusia, ada big trader daripada China, big trader daripada Japan. So mereka pun ada persaingan antara mereka sendiri. Tak ada seorang pun yang boleh control market. Okay? Satu dunia berpusing-pusing, mereka playing the game. Alright. So kita daripada supply and demand saya akan ajar supply and demand dan kita belajar macam mana dan kenapa ataupun bagaimana untuk membuat keuntungan melalui supply and demand. Melalui compression ni, salah satu contoh compression di sini
Secara basicnya kita akan menggunakan supply and demand, kita akan membuat keuntungan melalui setup ini. Okey. Seterusnya untuk konsep kedua ni saya akan ajar pada next video. Okey. Assalamualaikum, hingga berjumpa lagi next video, insya-Allah. Assalamualaikum.